Alhamdulillah al-qail ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Pertama dan utamanya, khatib menasihati diri sendiri dan seluruh hadirin pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya. Moga-moga kita akan tergolong di dalam golongan mereka yang mendapat kejayaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sukan berprestij dunia yang diadakan 4 tahun sekali baru sahaja melabuhkan tirainya pada tahun lalu. Pelbagai suka duka yang dapat dilihat oleh kesemua rakyat-rakyat atau masyarakat dunia sepanjang tamasya sukan yang agung ini berlangsung. Mimbar ingin sedikit mengambil inspirasi daripada beberapa peristiwa yang berlaku sepanjang-panjang daripada Piala Dunia, kerana ada beberapa inspirasi berkaitan Islam yang boleh dikaitkan dengan apa yang telah berlaku saban hari. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak daripada 1930-an sehingga tahun lepas 2022, hampir 90 tahun Piala Dunia diadakan di dunia ini, perlawanan diadakan di dunia ini, dan tidak pernah lagi diberi pada mana-mana negara Arab atau negara Teluk untuk menjadi tuan rumah bagi sukan-sukan yang besar atau berprestij ini. Pada tahun lepas, negara Qatar telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menganjurkan Piala Dunia setelah 22 badan tertinggi FIFA yang telah memutuskan di antara bidaan 4 negara yang lain, termasuk Amerika Syarikat, Australia, Jepun dan Korea Selatan. Keempat-empat negara dan termasuk Qatar ini membidang dan peluang itu diberi kepada Qatar. Qatar apabila menjadi negara Arab yang pertama yang menganjurkan sukan ini, dia tidak mempersia-siakan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu
menganggap ini sebagai medan dakwah yang sangat besar, kerana ruang dilawati seluruh dunia masyarakat akan sampai ke situ. Maka ini peluang yang baik untuk dakwahkan Islam dan dakwahkan akidah la ilaha illallah kepada semua penduduk di dunia. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana negara penganjur sukan-sukan yang besar. Ketika pembukaan Piala Dunia, Qatar telah membuat kejutan yang luar biasa, memanggil seorang remaja yang menjadi duta Qatar ketika itu, duta FIFA Qatar, yang bernama Ghanim Miftah Al-Qatari, seorang remaja yang umur 20-an, yang OKU separuh daripada badan, bergerak dengan tangan perlahan demi perlahan masuk ke dalam padang yang luas di stadium yang besar, sambil diperhatikan oleh seluruh masyarakat dunia ketika itu. Bersama seorang pelakon Hollywood, ada conversation atau ada perbualan di antara mereka berkaitan dengan persaudaraan dan berkaitan dengan brotherhood. Ghanim Miftah Al-Qatari dengan bijak memetik ayat daripada surah Hujurat juzuk yang ke-26 ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai manusia, kami telah ciptakan kamu lelaki dengan perempuan dan pelbagai suku, bangsa dan puak, supaya kamu dapat mengenali di antara satu dengan yang lain. Ingatlah, orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling tinggi takwanya di sisi Allah, dan Allah itu Maha mengetahui dan Maha teliti. Seolah-olah ayat yang dibacakan oleh Ghanim Miftah Al-Qatari itu memberi satu pandangan yang besar pada penduduk dunia bahawa Islam bukan sahaja bergantung kepada 4 dinding masjid dan surau, tetapi Islam itu jauh lebih besar lagi. Persaudaraan, kasih sayang, ukhuwah atau apa sahaja bermula daripada akidah dan masjid dan surau, kerana Islam itu sebagai dinul hayat, agama untuk kehidupan atau the way of life, dipersembahkan oleh Qatar dalam pembukaan yang pertama. Yang kedua, Qatar dengan tegas menyatakan tidak ada sebarang penjualan atau minuman arak yang boleh dilakukan ketika mana siapa sahaja yang menonton di stadium, kerana ini polisi negara kami. Kalau siapa yang nak minum arak dalam bilik hotel secara tertutup, adapun minum mabuk yang memabukkan dan berkeliaran di tengah jalan, tambah-tambah ketika menjadi penonton itu, dilarang di dalam polisi negara kami. Dunia membantah dan tindakan atau arahan daripada Qatar pada permulaannya, tetapi selang beberapa ketika dunia dan masyarakat yang hadir boleh menerima polisi atau peraturan yang Qatar letak selari dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan meminum arak. Yang ketiga, Qatar begitu strict atau begitu tegas sekali dengan mana-mana logo atau bendera atau warna berkaitan dengan LGBT. Tidak ada sebarang ruang dan peluang pada mana-mana orang yang berfahaman atau kelompok atau puak yang mempromosikan benda itu, sehingga apabila kapal terbang Qatar, kapal terbang Jerman yang membawa player Jerman termaktub dan terpapar di dinding kapal terbang itu one love. Maksud one love itu adalah cinta sehala, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Maka kapal Jerman itu yang membawa player Jerman tidak dibenarkan untuk mendarat di lapangan terbang official yang digunakan oleh player-player negara lain, dan tidak ada sebarang welcome seperti negara lain kerana kamu melanggar polisi di negara kami. Seorang beliau
umur 40-an daripada Amerika yang memakai t-shirt yang di hujung t-shirt tu dia ada logo LGBT, color macam rainbow, dan ditahan oleh polis kota ketika